أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Telah berkata Imamul Allamah Abul Qasim Al-Qushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Ketika seseorang meninggalkan dosa besar, akan mengendurkan simpul bebalan dalam hatinya dan bertekad untuk tidak kembali kepada dosa, maka pada saat itu taubat sejati datang ke lubuk hatinya. Dia menyesali apa yang telah dilakukannya, menjauhi tindakan-tindakan tercela dan memutuskan hubungan dengan orang-orang jahat yang dia benci dengan terlebih dahulu menjauhinya. Oleh kerana itu, taubatnya lengkap dan kehendaknya benar. Dia bekerja siang malam dalam keadaan sengsara dan bertaubat dalam keadaan bagaimanapun, menghapus jejak-jejak dosanya dengan linangan air matanya dan mengubati hatinya dengan taubatnya. Dia dikenal di antara rakan-rakannya kerana kurus keringnya, namun kurus kering tubuhnya memberikan kesaksian mengenai kewarasannya. Tahap pertama taubat adalah menghadapi iri hati musuh-musuhnya sebanyak mungkin, dengan harapan bahawa yang dimilikinya cukup untuk memenuhi hak-hak mereka, atau bahawa mereka sepakat untuk meninggalkan dakwaan mereka berkenaan dengan dirinya dan bersedia menerimanya. Dan apabila harapannya tidak dipenuhi, maka dia harus tabah menerima dakwaan-dakwaan mereka dalam batas-batas yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, sambil melakukan solat dan berdoa untuk mereka. Ada beberapa sifat orang-orang yang bertaubat. Sifat-sifat ini merupakan tanda orang-orang bertaubat dan termasuk dalam taubat, akan tetapi tidak merupakan syarat taubat. Ini dijelaskan dalam ucapan-ucapan para guru sufi yang berkenaan dengan makna taubat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila kita menyebut tentang taubat, yakni kembali kepada fitrah kita, kembali membersihkan diri kita, kembali untuk beribadat, menyembah Allah Subhanahu wa taala, memikul segala perintah dan meninggalkan larangannya. Bila kita menyebut taubat, artinya seseorang menjauhi semua perkara yang dibenci oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah. Jadi bagaimana kita nak melalui peringkat-peringkat taubat yang sebenar? Peringkat taubat yang sebenar selepas kita menyesal dengan apa yang kita lakukan, meninggalkan dosa kita dan berazam untuk tidak mengulanginya, maka ada satu proses yang dianggap sebagai satu proses membenarkan taubat, iaitu dia mesti menjauhi semua dosa-dosa besar. Kerana ini mukaddimah dia. Yang akan meranakkan hatinya, merosakkan hatinya ialah dosa-dosa besarnya. Kerana itu Allah Ta'ala menyebut, in tajtanibu kabairal ithm, kalau mereka menjauhi dosa-dosa yang besar, maka Allah mengampuni dosa-dosa yang lain. Jadi seorang bila melihat kesalahan atau dosa-dosa yang besar, yang sentiasa diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Istanibu sab'al mubiqat. Jauhilah 7 dosa besar yang membinasakan. Kerana dia terlalu cepat merosakkan. Jadi pertama, awasi dosa-dosa besar. Bila hati sudah pun terkeluar daripada ikatan dengan dosa-dosa besar, ketika itu datanglah tekad yang lebih kuat dalam hatinya untuk dia membersihkan dirinya, bertaubat. Maka dia mula menyesali semua dosa-dosanya. Dan peringkat yang berikutnya ialah dia mesti memutuskan hubungannya dengan orang jahat. Cara memutuskan hubungan dengan orang jahat, dia mesti jauhi daripada orang jahat dulu. Ya, mungkin tidak semudah itu dia nak benci orang-orang yang jahat yang membawanya kepada maksiat. Sebab mereka pada muamalat baik. Belanja makan, kawan-kawan ni pun kalau kita sakit dia jenguk. Kawan-kawan yang menjerumuskan kita dalam maksiat ini pun prihatin, cakna dengan kita. Tiasa call kita, telefon kita, selalu update mesejnya kepada kita. Tapi kalau kita ingin bertaubat, kita tidak mungkin dengan mudah benci orang-orang yang mungkin sebahagian mereka punya jasa pada kita, beri hutang duit kat kita. Walaupun beri hutang sebab kita nak berjudi, tapi beri hutang lah, baik orang dia. Saya waktu berjudi Ustaz, dia lah bagi hutang. Waktu saya nak langgan pelacur tak ada duit, dia bagi, baik orangnya. Artinya dari satu sudut, orang ni melihat orang-orang yang menceburkan penyebab atau penguat untuk dia buat maksiat punya kebaikan. Maka yang perlu dilakukan, kerana apapun nilai kebaikan, kalau ia tidak punya nilai di sisi Allah, maka ini adalah kebinasaan. Ramai manusia dia tertawan dengan kebaikan manusia sehingga Allah Ta'ala murka. Sebab itu nilai kebaikan manusia bukan letak keutamaan, letak bawah dulu. Letak nilai kebaikan, letak nilai daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala terlebih dahulu. Maka cara dia nak jauhi kawan-kawan jahat, cara dia nak benci kawan jahat, dia kena jauh dulu. Beritahu ada alasan, saya ada kerja lah, saya sibuk. Jomlah malam ni kita lepak. Malam ni saya ada kerja, nak hantar anak tuition, hantar anak klinik. Orang rumah saya suruh bersih rumah, pasang lansir baru. Apa pun cuba menjauhinya. Waktu Ibrahim AS diajak oleh kaumnya untuk menyertai perayaan syirik dan kufur. Apa kata Ibrahim? Inni saqim, saya sakit. Tak sihat lah. Ibrahim AS menjauhi dahulu kelompok dan golongan ini. Walau Ibrahim tidak pernah buat dosa dan maksiat, pun kaedahnya begitu. Dijauhi. Bukan terus membenci, tidak mungkin semudah itu. Maka menjauhi dahulu perbuatan ataupun mendekati mereka. Sesudah kita menjauhinya, maka ketika itu lengkaplah taubat kita. Bila kita sudah ada keazaman yang kita dah sebut syarat-syarat taubat, kemudian tinggalkan dosa besar. Bila tinggalkan dosa besar, maka ketika itu kita akan mula menjauhi semua dosa-dosa yang kecil. Kemudian jauhi orang-orang yang jahat. Kemudian nanti kita akan membencinya. Sesudah hati kita dipenuhi dengan takwa, dipenuhi dengan kebaikan. Dan selepas itu, apa yang perlu kita lakukan? Hapuskan jejak-jejak dosa kita dengan air mata. Air mata boleh menghilangkan kesan-kesan dosa. Baik, kesan-kesan dosa ni tuan-tuan, dia ada peringkat. Ada kesan dosanya menyebabkan kita tertarik melakukan dosa-dosa yang lain. Itu kesan. Ada kesan dosa yang menyebabkan kita menjadi keras hati, tidak boleh mendengar nasihat. Ya, ada kesan dosa yang menjadikan kita terluka. Bila diterluka, bila mana kita mula taubat. Kalau tak taubat, kesan-kesan dosa tadi lebih kepada menguatkan lagi maksiat kita. Tetapi bila kita bertaubat, kita mula rasa luka-luka daripada dosa-dosa yang kita buat. Maka sembuhkanlahnya dengan air mata kita. Kerana dengan dosa yang kita buat, kita malu nak jumpa orang baik. Kita malu nak pergi masjid surau. Kita malu nak pegang Quran. Kita malu nak duduk majlis ilmu. Maka kecederaan-kecederaan itu punya kesan dalam kehidupan kita. Maka caranya rawati dengan air mata kita dan dengan taubat yang sebenar. Sehingga tuan-tuan sekalian, akan zahir perubahan pada diri kita. Badan kita mula nampak macam, macam orang penat main bola macam mana. Nampak penat main bola. Orang penat kerja macam mana, nampak berpeluh hitam tangan dia, kerana dia mencari rezeki.
Sama juga orang taubat akan nampak kesan pada tubuh badannya. Pucat wajahnya. Nampak pada wajahnya kebimbangan, ketakutan. Nampak pada fizikalnya mula susut badannya. Ini semua datang daripada tanda benarnya taubat. Siapa pun kalau kita lihat dia buat sesuatu kerja dengan bersungguh-sungguh, dia pasti akan nampak kesannya. Baik. Itu peringkat-peringkat bagaimana kita nak bertaubat. Tetapi perlu kita ingat, musuh-musuh sentiasa iri hati kita taubat. Kerana apa? Kerana mereka masih punya hak yang mereka nak tuntut daripada kita. Mungkin kita tuan-tuan zaman kita jahat dulu, kita pernah hutang orang, kita tak bayar. Waktu kita teruk dulu, kita hutang, dia pun tak minta. Bila kita baik, dah lain pada dia, mana hutang kau? Atau mungkin dulu kita adalah buat sesuatu yang hak dia tu ada. Maka sempurnakan hak dia. Jangan sampai tuntutan dia tadi boleh menyebabkan lambat langkah kita bertaubat. Apa yang berkait yang dia nak? Ya mungkin setengah orang isterinya tak baik, dia baik. Isteri kata, bang, saya nak balik duit-duit yang saya pernah bagi kat abang. Sebab kita dah hala tuju lain. Saya ikut jalan Fir'aun, abang ikut jalan orang baik, saya tak boleh ikut. Tapi si isteri tadi, dia ada benda yang dia tuntut balik. Begitu tuan-tuan, kita kena ingat bila kita berubah, orang yang pernah bersama kita akan menuntut hak dia. Setiap kali kita berubah. Maka kita tidak boleh melepaskan diri daripada hak. Kita perlu berikan hak dia. Apa yang dituntut, kalau benar tuntutannya, bayar balik. Tetapi tak semua keadaan kita mampu melunaskan hak dia. Tak semua keadaan. Maka apa yang perlu kita lakukan ketika mana kita tak mampu? Ada dua perkara. Pertama, lakukan solat untuk mendapat kekuatan. Solat ini untuk kita dapat kekuatan, menunaikan hak. Dan solat ini juga membuka jalan ikhtiar untuk kita melunaskan hak. Bahkan solat ini membuka ruang untuk kita berfikir. Tuan-tuan, pendek kata, kalau kita sebut tentang solat, ia menyelesaikan segala-galanya. Sebab itu kita lihat dalam ayat Al-Quran, petikan tentang perintah solat terlalu banyak. Yang paling agung Allah Ta'ala sebut, وَلَذِكْرُ akbar. Dan mengingati Allah itu lebih agung, yakni solat. Ayat yang agung dalam hal ini, aqimis salata li dhikri, tunaikan solat untuk mengingatiku. Maka bila seorang ingat Allah, Allah ingat dia. Bila Allah ingat dia, Allah jaga dia, Allah pelihara dia, dan Allah membantu dia menunaikan hak-hak yang tidak tertunai. Lepas itu tuan-tuan, apa pun kita ada masalah dengan makhluk atau siapa sahaja, fikir penyelesaian pertama solat. Baik, yang kedua, doakan untuk mereka supaya mereka menggugurkan tuntutan hak tersebut. Mereka meredai dengan kemampuan yang kita ada, atau mungkin mereka akan bersama dengan kita. Maka doakan untuk mereka. Ini penyelesaian dalam menghadapi kelompok dan golongan yang mungkin iri hati kita bertaubat, lalu mereka mula menuntut hak-hak mereka. Yang mungkin selama ini mereka beri, mereka tak kisah. Sekarang sebab kamu dah berubah arah, kamu dah berubah jalan. Kalau kita tengok secara logik dalam perhubungan manusia, umpama seorang lah, dia pernah bercinta, tiba-tiba dia putus cinta, maka pasti masing-masing nak tuntut hak balik. Dulu saya ada belanja awak KFC, nak minta balik duit tu. Kalau dulu awak kata hutang, masa bercinta dia tak ingat hutang. Ada seorang hamba Allah, ustaz saya dia bercinta dengan seorang perempuan, jadi kita orang putus. Tapi saya ada hadiah dia iPhone. iPhone hadiah, saya nak ambil balik boleh tak? Dan bila dah gaduh dan mula menganggap ini pemberian, kalau jadi kahwin dengan saya, tak jadi saya nak ambil balik. Saya kata pada dia, apa yang awak dah beri, awak halalkan, tak perlu tuntut. Anggap ia sedekah awak, mungkin juga kafarah dosa awak, dan apa saja, biarkan. Dia reda, dia buat macam tu, kahwin balik, dia dapat balik. Ya, ada orang macam tu, maksudnya bila kita berlawan arus, kita mula menuntut balik hak kita. Itu normal. Normal bagi siapa pun. Majikan dengan pekerja, tiba pekerja dia, bos saya nak berhenti, boleh, awak bayar balik hutang saya dulu. Bos ni akan ungkit balik lah.
Kenapa? Itu perkara biasa berlaku dalam. Bila mana kita mula berlawan arus, kita mesti tahu ada tuntutan yang kita perlu selesaikan. Dan orang akan menuntut. Itu fitrah. Cuma perkara yang kita bimbang dalam bab taubat. Dan hal-hal itu insya-Allah kita boleh selesaikan dengan baik. Tapi dalam taubat, sebab apa? Kalau kita gagal untuk memberi hak yang dituntut, taubat kita terbantut. Orang pun akan cerita lah dia tu nampak je ke masjid tapi hutang aku dia tak bayar, orang akan menjatuhkan kita. Walau kita baru nak bangun, reputasi kita sudah dijatuhkan. Bila orang mencela begitu, tak ramai orang kuat. Benar, ada orang kuat. Dia boleh menghadapinya. Tapi tidak ramai yang kuat. Tidak ramai yang kuat untuk berdiri di atas celaan-celaan manusia. Kebanyakan manusia akan jatuh bila dicela. Orang yang kita lihat bila dicela dia terus gagah berdiri, kita tahu dia orang yang hatinya kuat. Dia orang punya prinsip, dia tak kisah. Tapi orang ni saya kata ramai. Sebab itu imam atau para ulama sufi menyebut hal ni. Kerana kebanyakan mereka tumbang. Isteri ni kata, bang tak apalah abang nak ke masjid surah tapi saya nak hak saya itu dan ini. Akhirnya dia kembali semula supaya tidak dituntut hak tersebut. Jadi kita katakan ada dua jalan. Bila ada hak yang dituntut oleh musuh yang iri hati kerana kita berubah, bertaubat, pertama sempurnakan hak dia. Tapi kalau kita tak mampu, maka buat dua perkara. Doa supaya Allah berikan kebaikan padanya. Dan solat sebagai satu kekuatan untuk kita. Doa itu kekuatan ataupun untuk pujuk orang yang mungkin menuntut sesuatu daripada kita. Itulah perjalanan hidup kita, tuan-tuan. Kadang-kala baik kita diberkait dengan orang, jahat kita berkait dengan orang. Dengan kata lain, Allah uji kita untuk dekat dengan Allah, dengan makhluk sekeliling kita. Kalau makhluk ini berjaya kita manfaatkan dengan baik, untunglah kita. Jadilah mereka kawan-kawan yang soleh. Tapi kalau kita gagal manfaatkan, mereka menjadi musuh-musuh kita. Dan mereka akan melakukan apa sahaja untuk menyamai apa yang mereka inginkan. Kemudian ada sifat-sifat lain yang perlu ada, walaupun dia bukan syarat taubat, yang akan dibahaskan oleh para alim ulama. Ia sifat-sifat lain yang bukan syarat taubat, walau ia amat penting, seperti menuntut ilmu, seperti mendampingi orang soleh. Dia tak masuk syarat taubat, tapi ia penting dalam taubat. Seperti kita katakan, kita mula memperbanyakkan masa melakukan perkara yang berfaedah. Seperti kita mungkin meninggalkan pekerjaan, walaupun pekerjaan itu halal, tapi terdedah kita pada maksiat itu tinggi, lalu kita cari kerja lain. Itu perkara-perkara yang menjadi satu cabaran yang bagi orang yang bertaubat. Sebab taubat ini ialah satu mujahadah yang berterusan. Kan itu bila melihat orang bertaubat, dokong dia, sokong dia. Tunjukkan betapa mesranya kita dengan dia. Ada seorang lelaki namanya Zazan. Zazan ialah seorang lelaki yang suaranya sedap, lunak. Dia kalau menyanyi, Masya Allah, kalau kita tahu tuan-tuan, antara suara perempuan dengan suara lelaki, mana sedap? Sedap lagi suara lelaki. Macam masak juga, masak antara lelaki dan perempuan, siapa pandai masak? Lelaki. Dan kata ni, benda-benda yang bersifat umum ni lelaki akan menang. Kerana perempuan dia terbatas banyak hal. Ada seorang lelaki, dia lahir zaman Nabi SAW, tapi dia tak pernah jumpa Rasulullah. Dia Islam, tapi hidup fasik. Nyanyi, pukul gendang. Yadribut tubur, wa yughanni, wa yashrabun nabith, minum arak. Satu hari dia kumpul dengan grup dia, geng dia. Geng-geng dia. Saya nak jelaskan taubat perlukan sokongan. Geng dia sambil minum-minum arak, sambil dia memukul gendang, sambil dia menyanyi. Tiba-tiba lalu sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Abdullah bin Mas'ud dia lalu dan dia ni digeruni oleh ahli fasik. Kata bila dia lalu, dia tengok ni Zazan menyanyi, keliling dia ramai kawan. Lalu dia pun pergi ke majlis tersebut, dihentikan majlis itu. Dia ambil gendang tu, dia pecahkan. Mau pecah. Dia selerakkan semua arak ni. Oh, berani dia cegah kemungkaran. Kemudian dia berpaling pada Zazan yang menyanyi. Kata, wahai budak, orang muda, kalau suara ini digunakan untuk membaca Al-Quran, mulianya kami.
suara kamu ni sedap. Kalau kamu gunakan untuk baca Al-Quran, mulianya kamu. Fa anta, barulah kamu orang yang sebenar. Lalu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu meninggalkannya. Orang muda nama Zazan, dia macam terkejut. Siapa tu berani sangat? Kita pun tak boleh lawan. Orang-orang ni kata, awak tak kenal ke siapa? Itulah Abdullah bin Mas'ud, sahabat Rasulullah. Itu kita orang tak berani lawan. Itu otai tu. Lalu Zazan ni, dia bukan masalah Abdullah bin Mas'ud pecahkan dia punya gendang dia, selerokkan majlis ni. Tapi dia terdengar, dia ingat satu perkataan, kalau suara ini digunakan untuk membaca Al-Quran, mulianya kamu. Maka dia terfikir, akhirnya dia ingin bertaubat. Dia suara aku buat maksiat, apa aku dapat? Hari-hari yang aku lalui, aku melakukan maksiat, merosakkan diri aku sendiri. Akhirnya dia bertaubat. Maka tuan-tuan, dia mula menangis. Dan dia pun datang nak jumpa dengan Abdullah bin Mas'ud. Bila mana jumpa Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud tengok dia pun nampak keinginan untuk bertaubat. Abdullah bin Mas'ud juga menangis. Fabaka. Fa'atanaqani, dia pun peluk aku. Fabaka, dia pun menangis. Kemudian dia berkata, marhaban bima ahabbahullah, selamat datang orang yang disayangi oleh Allah. Kerana Allah sebut dalam Quran, Allah suka orang bertaubat, Allah sayang. Innallaha yuhibbut tawwabin, Allah sayang orang bertaubat. Kita lihat bagaimana Abdullah bin Mas'ud faham ayat ni. Nampak je Zazan, dia peluk, dia nangis, dia kata marhaban biman ahabbahullah, selamat datang orang yang dicintai oleh Allah. Fa ajlasani, lalu didudukkan aku. Fa akhrajali tamran, bawa jamuan, sini bawa makanan kita makan. Jadi Abdullah bin Mas'ud tu angkat Zazan, sehingga Zazan akhirnya menjadi ulama besar. Zazan meninggal dunia pada tahun 82 Hijrah, 82 Hijriyah, menjadi tabi'in besar. Tabi'in ni maknanya berguru dengan sahabat. Setiap hari itu dia belajar dengan Abdullah bin Mas'ud, dia belajar dengan Anas bin Malik, semua sahabat Rasul dia pergi belajar. Sehingga dia menjadi antara ulama yang hebat. Ini kisah Zazan. Yang saya nak bawa syahid ataupun petunjuk kisah ini, bagaimana orang bertaubat perlu disokong, perlu diberikan ucapan-ucapan yang baik padanya. Selamat datang orang yang Allah sayang. Allah sayang. Ya tuan-tuan, seorang yang meninggalkan maksiat lalu buat baik, itu tanda Allah sayang. Kalau Allah tidak sayang, dibiarkan dia dalam keadaan kebatilan meneruskannya. Sebab itu tuan-tuan perhatikan, waktu mana kita buat baik, Allah sayang kita. Maka jangan rosakkan kasih sayang Allah pada kita dengan buat maksiat. Waktu saya duduk dalam majlis ilmu, itu tanda Allah sayang saya. Waktu saya membaca Quran, itu tanda Allah sayang. Tapi bila saya buat maksiat, perhatikan, bimbanglah kalau Allah murka kita waktu itu. Dan Allah tidak mau menyayangi kita lagi. Dan ini kisah Zazan yang menarik, yang diceritakan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala. Syekh Abu Ali Daqqaq, semoga Allah merahmatinya, mengatakan taubat dibahagi menjadi 3 tahap. Taubat ni dia ada 3 tahap. Pertama, tahap awal. Tahap awal namanya taubah. Yang kedua, tahap tengah namanya inabah, berpaling kepada Allah. Maksud berpaling kepada Allah, artinya dia cuma nak tengok Allah dia. Yang lain-lain dia akan berpaling, cuma pada Allah sahaja. Dan tahap akhir ialah aubah. Aubah ni kembali kepada Allah berterusan. Dia menempatkan taubah di awal, aubah di akhir, dan inabah di antara keduanya. Siapa pun yang bertaubah kan ingin mendapatkan pahala ilahi, berada dalam keadaan inabah. Siapa pun yang bertaubat lantaran memenuhi perintah ilahi, bukan kerana ingin mendapatkan pahala maupun takut akan hukuman, berada dalam aubah. Baik, peringkat pertama taubah. Taubah ni dia buat kerana takut dosa. Dia tak akan buat kerana nak pahala sebab takut dosa dia banyak, nanti akan menenggelamkan dia, menjahanamkan dia. Manakala bila kita sebut inabah, ialah orang yang mengharapkan pahala banyak. Sehari kita astagfirullahaladzim, nak pahala banyak. Dan bila mana kita sebut golongan aubah, kerana itu perintah Allah. Kenapa awak istighfar? Sebab Rasulullah SAW melakukannya, maka saya melakukannya. Ini aubah. Orang yang buat kerana perintah. Kita ada satu kelompok taubah, namanya orang yang melakukan kerana takut dosa. Kita ada inabah, orang yang buat kerana nak dapat pahala, darjat, kemuliaan dan lain-lain. Sekian-sekian hal. Dan kita ada aubah, artinya orang yang memang nak kembali pada nilai tertinggi manusia, hamba Allah. Tuan-tuan, bila kita buat sesuatu bukan lagi kerana sebab, hanya kerana kita hamba Allah, maka itulah nilai tertinggi kita.
Sebab itu Allah Ta'ala waktu mana menyebut kemuliaan yang Allah berikan kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW, Allah mengungkapkan perkataan hamba. Allah Ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Dinamakan Nabi kita Muhammad SAW dalam ayat ini hambanya. Allah tak kata Subhanallazi asra bi Muhammadin atau Subhanallazi asra bi Rasulillah atau bi Nabiyillah minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dia sebut bi'abdihi, hambanya. Bila Allah menyebut hamba, ini lafaz tertinggi. Hamba ni tuan-tuan lafaz tertinggi. Kalau kita faham bahawa kita hamba Allah, lalu kita tidak akan lagi melakukan sesuatu perkara tanpa bertanya kenapa. Kerana kita hamba. Sebab itu diceritakan, diriwayatkan, Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat, wahai malaikat, beritahu kepada hamba-Ku, ada seorang hamba Allah atas muka bumi ini, dia dah ibadat 60 tahun. 60 tahun ibadat, tak buat maksiat. Beritahu pada hamba-Ku ini bahawa kamu ahli neraka. Walaupun kamu buat ibadat. Kamu ahli neraka. Dan kamu tengok apa kata dia. Maka malaikat ni turun, bertemu dengan lelaki ni. Dia kata, wahai fulan, Allah memberitahu aku bahawa kamu ahli neraka. Apa kata lelaki ni? Ya Allah, walaupun kau tentukan aku ahli neraka, aku tetap beribadat padamu kerana aku hamba-Mu. Kerana bukan mengharapkan ganjaran syurga atau neraka. Kerana aku hamba, ini yang aku kena buat. Tuan-tuan, bila kita faham tak, itu tahap tertinggi. Seorang anak, waktu dia mentaati ibu bapanya, kenapa tak mak ayah? Sebab mak ayah duit banyak. Taat dapat RM5, RM10. Harta pun dibagi kat kita. Ini belum kuat. Atau seorang berkata, kenapa tak mak ayah? Takut dosa, Ustaz. Kan Nabi pun sebut dosa yang paling disegerakan balasannya derhaka pada mak ayah. Saya takut. Sebab saya bisnes besar. Nanti jatuh bisnes saya kan sebab saya derhaka mak ayah. Saya Ustaz, begini sihat tu badan. Nanti derhaka mak ayah saya kena stroke kan. Takut. Dengan seorang yang berkata, kenapa kamu mentaati ibu ayah? Dia berkatakan, ini perintah Allah. Selamanya saya akan lakukan. Walau mak ayah saya kerenah macam mana pun. Kan ini perintah Allah. Tetapi ini hal yang tertinggi bagi seorang hamba. Kita faham, ini hamba Allah. Kita faham kedudukan kita, hamba. Tuan-tuan, hari ini kita belajar. Kenapa? Sebab kita hamba Allah. Bukan sebab kerana daya tarikan itu dan ini. Tak, ini saya hamba Allah. Kalau hari ini kita bangun qiyam, kita bangun subuh. Kenapa? Sebab saya hamba Allah. Hamba yang mesti bangun pada waktunya. Hamba yang perlu melaksanakan tanggungjawab. Sebab itu dalam Quran Allah sebut apa? Bila mana kita nak mati, tuan-tuan sekalian, malaikat datang, dia kata apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, pulanglah pada Tuhanmu. Pulanglah dengan keadaan kamu merasa seronok, radiyah, mardiyah, dan kamu akan mendapat kemuliaannya, diredai oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi, jadilah hamba-Ku. Wadkhuli jannati, masuklah syurga-Ku. Artinya seorang kalau dia belum mengetahui nilai perhambaan dalam dirinya, maka dia belum mencapai tahap kesempurnaan atau tahap agamanya yang sebenar. Saya hamba Allah. Tuan-tuan, kalau kita nak berdebat dengan orang, saya hamba Allah. Macam ginilah kalau hakim, peguam, last sekali cakap apa? Ini undang-undang. Ini undang-undang. Habis kita terdebat. Kenapa? Tak, ini undang-undang. Ikut undang-undang. Ikut undang-undang. Ini kan saya menurut perintah. Orang marah dia. Cik, kenapa cik rampas barang saya, bla bla. Maaf, saya menurut perintah. Tak kira cik ni gini-gini. Dia mahu kita. Saya menurut perintah. Saya cuma buat kerja. Saya buat kerja saya. Dan ini kerja saya. Hamba. Dan demikian muamalah kita dengan Allah. Kita hamba. Apa pun perintah Allah, sikit ke banyak, ringan ke berat, saya perintah Allah. Sebab itu Allah menyebut, infiru khifafan wa thiqalan. Hendaklah kamu bangkit, bangun, berperang pada jalan Allah. Sama ada ringan ataupun berat. Suka ke tak suka. Saya tetap akan solat subuh, saya suka ke tak suka. Ada, tuan-tuan, memang benar. Kadang-kadang kita ni ibadat, ada mood. Ada waktu ni seronok. Seronok Ustaz belajar hari ni. Kenapa Ustaz mengajar setengah jam? Kalau boleh setengah hari, boleh Ustaz.
Hari dia seronok. Dia suruh kita mengajar setengah hari. Bila hari dia tak seronok pula, saat lamanya setengah jam, setengah minit boleh. Dia minta setengah minit pula. Tuan-tuan, agama kita bukan begitu. Agama kita tidak begitu. Hari kita seronok, kita tanya kenapa Ustaz solat subuh cuma 2? Tak boleh ke 20 rakaat? Oh, hari seronok. Hari kita tak seronok, Ustaz, boleh tak saya nak qasar subuh? Dia nak qasar subuh. Sebab saya musafir, Ustaz. Yang lain 4 jadi 2, boleh tak? Kalau maghrib ni jadi 1,5 dan subuh jadi 1 rakaat. Ni waktu mood dia tak elok. Waktu mood dia elok, dia nak buat banyak. Tuan-tuan, kekal sebagai hamba Allah. Saya macam mana malas, saya akan solat subuh tetap 2 rakaat. Macam mana rajin pun saya solat subuh 2 rakaat. Saya istiqamah dengan perintah Allah kerana saya hamba. Jangan kita, tuan-tuan, dalam ibadat kita ambil kimut tadi. Ada orang bila dia nak belajar, Ustaz, kenapa Ustaz tak ajar kitab ni, kitab tu, kitab ni? Saya kata slow-slow lah. Saya akan ajar bab ni dulu. Nanti masuk bab ni, Ustaz, saya tak sabar, Ustaz, nak tahu banyak benda. Saya kata, mana boleh beri banyak benda pada awak semua benda. Dia nak belajar banyak ni. Ustaz, boleh tak hari ni Ustaz ajar ni, hari ni ajar ni, hari ni ajar ni. Ni saya kata ni orang baru semangat. Maka saya kata awak duduk dulu belajar. InsyaAllah sampai. Belum pun sampai bab tu dia dah hilang dah dia. Tak tahu mana dah orangnya. Begitu tuan-tuan bila kita lihat orang bila dia tidak konsisten dengan perkara kebaikan. Yang paling suka dalam hidup kita bagaimana kita nak letak nilai kita sebagai hamba. Kalau selamanya kita hamba, kita akan beribadat dengan begitu cantik. Apapun situasi. Berkenaan dengan hamba ni tuan-tuan, saya ingat satu kisah. Kita kalau baca kisah Bishr Al-Hafi, atau namanya Bishr bin Haris Al-Hafi, seorang tabi'in yang terkenal, seorang tabi'in yang meninggal tahun 227 Hijriah. Cerita Bishr bin Haris, atau dipanggil Bishr yang berkaki ayam. Bishr Al-Hafi. Hafi itu kaki ayam. Di jalan kaki ayam, atau yang tidak, yang berkepala gondok, yang tak memakai kopiah. Jadi Bishr Al-Hafi ni tuan-tuan, dia ni orang yang sibuk buat maksiat. Orang kaya, duit banyak. Dia buat pesta rumah dia. Buat pesta. Minum arak, nyanyi, beribu, bawa semua perempuan masuk. Ini awal kisah Bishr bin Haris. Tengah di bising berhibur tu, bergendang, ketawa, seorang lelaki ketuk pintu rumah dia. Tok, dia ketuk. Ketuk, maka yang buka tu orang gaji dia, jariah. Saya nak tanya soalan satu, boleh? Cik siapa? Saya nak jumpa tuan rumah ni. Tuan rumah sibuk berhibur. Nak tanya satu soalan. Tuan rumah ni hamba ke atau orang merdeka? Hurrun am abdun? Tuan rumah ni bukan hamba, dia tak. Dia orang kaya, orang merdeka. Oh, orang merdeka patutlah buat macam tu. Kalau dia hamba, nescaya dia akan beribadat pada Allah. Kerana dia rasa dia merdeka lah, dia nak bebaskan diri dari Allah. Maka lelaki ni pun tinggalkan dia. Bishr ni dia tengok, ada orang bercakap dengan bibik dia. Kemudian meninggalkannya. Lalu Bishr ni pun pergi kat bibik dia. Bik, tanya Bik. Dia cakap apa? Dia cari tuan, saya kata tuan sibuk berhibur. Lepas tu, dia tanya tuan ni hamba ke orang merdeka? Saya kata orang merdeka lah. Kaya macam ni takkanlah hamba, orang merdeka. Dia kata balik, betul dia orang merdeka. Kalau dia hamba, nescaya dia tak akan buat macam ni. Dia pasti beribadat pada Allah. Kalau dia hamba. Kata-kata tadi menyentap dia. Tuan-tuan, orang ni, perkataan kita ni kita tak tahu bila menyentap orang. Kita tak tahu. Perkataan ni dia ada rahsia. Setiap nasihat dia ada rahsia. Walaupun kita kadang-kadang nak tunggu sentap bila orang maki kita. Tersentak Ustaz dimaki saya. Ada orang macam tu. Ada orang tersentap dengan beberapa isyarat, beberapa perkataan cukup. Yang benar-benar masuk ruang hati dia. Dengar ruang hati, hamba ke orang merdeka? Kalau hamba ni saya tak buat macam ni. Kalau dia hamba, dia tak akan buat macam ni. Dia pasti beribadat pada Allah. Lalu kata Bishr pada bibik dia, Aina, lelaki tu pergi mana? Min ayy tijah akhadha hadzal rajul? Dia lalu ikut mana? Lalu kata bibik dia, belah sana, belah sana. Maka cepat-cepat dia keluar tuan-tuan dalam keadaan lupa pakai kasut, kaki ayam. Orang keluar nak tergesa-gesa macam kita keluar dari rumah nak tergesa-gesa macam mana?
Kopiah lupa pakai, slipper pun lupa pakai sebab nak cepat keluar. Maka dia pun keluar. Dia jumpa lelaki ni, kata, "Tuan, tunggu kejap. Tuan ke yang mengetuk pintu rumah saya?" "Ya." "Tuan ke yang bertanya pada bibi saya soalan apakah saya hamba atau merdeka?" "Ya." "Dan boleh tak tuan ulang balik tu? Ulang balik. Saya nak dengar daripada mulut tuan." Maka lelaki ni pun ulang. "Aku bertanya apakah dia hamba atau merdeka. Kalau dia hamba, dia tak selayaknya melakukan begini. Kalau dia rasa dia merdeka, beginilah dia buat. Tuan, saya bertaubat pada Allah. Saya benar-benar bertaubat." Hanya kalimah hamba tadi. Maka dia mula bertaubat pada Allah. Dan terus menjadi orang yang baik, orang yang soleh. Berhenti maksiatnya. Menjadi orang yang kita katakan dekat dengan Allah dan alim. Tapi satu benda, dikekalkan dengan kaki ayam dia. Tuan-tuan, dia tak pernah pakai selipar sampai dia mati. Orang tanya, Syekh kaya kenapa tak pakai selipar? Jalan kaki ayam. Dia kata, sewaktu aku mendapat hidayah daripada Tuhanku, aku dalam keadaan macam ni. Maka aku akan kekal begini untuk mengingatkan hari bersejarah aku. Macam kita lah tuan-tuan. Kadang-kadang tanya ni, "Ji, ni basikal buruk kenapa tak jual? Buruk dah ni." "Ustaz, inilah hari pertemuan saya dengan bini saya." "Ustaz, basikal ni lah. Tu duduk simpan." Ada orang di frame duit RM100. Frame. Duit benda, frame RM100. Walau tak ada duit, tak belanja dia. "Inilah Ustaz kenangan mas kahwin saya. RM100. Tuan-tuan, bukankah kita akan menyimpan kenangan yang menjadi hari bersejarah dalam hidup? Kita mesti simpan tu. Jadi lihat Bishr, yang disimpan ingatannya ialah waktu aku mendapat hidayah dalam keadaan aku berkaki ayam dan aku tidak mahu memakai selipar lagi. Untuk mengingati hari yang hebat. Tuan-tuan, ini nilai. Kalau kita ni hamba, kita akan rasa benda tu. Jadi tanya diri kita, apakah kita rasa kita hamba atau kita tuan? Kalau kita hamba akan pulang ke pangkuan tuannya, maka hati-hati dengan hidup kita. Kembalikan nilai perhambaan yang sebenar supaya kita nanti tidak dihukum, tidak akan derhaka pada Tuhan dan Tuhan kita. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan insya-Allah tuan-tuan, malam ini dan seterusnya, kalau tuan-tuan nak ikut kuliah saya melalui pertubuhan pengajian ilmu Islam dan kebajikan Pasir Gudang, tuan-tuan boleh lalu subscribe kat sana. Kita tak guna lagi studio Barakah. Kita pakai pertubuhan pengajian ilmu Islam dan kebajikan. Nanti boleh cari. InsyaAllah jumpa, mudah jumpa untuk kita meneruskan kuliah kita pada malam ini dan subuh-subuh yang seterusnya insyaAllah ta'ala. Moga-moga tuan-tuan kita semua dapat manfaat, dapat kebaikan dan saya bawakan kebaikan supaya dia menjadi salah satu saham kita secara tidak langsung, kebaikan secara tidak langsung insyaAllah ta'ala.